Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Fazi Shazana binti Abdul Fauzi. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan terapi seni atau art terapi. Definisi bagi art terapi, profesional kesihatan mental dan perkhidmatan manusia yang memperkaya kehidupan individu, keluarga dan komuniti melalui pembuatan seni aktif, proses kreatif yang diterapkan oleh teori psikologi dan pengalaman manusia dalam hubungan psikoterapi. Terapi seni yang difasilitasi oleh ahli terapi seni profesional berkesan menyokong tujuan rawatan peribadi dan hubungan serta masalah. Terapi seni digunakan untuk meningkatkan kognitif dan fungsi daya motor, memupuk harga diri dan kesedaran diri, memupuk ketahanan emosi, meningkatkan wawasan, meningkatkan kemahiran sosial, mengurangkan dan menyelesaikan konflik serta kesusahan, dan membawa kemajuan kepada perubahan masyarakat dan ekologi. Bidang ataupun area yang menggunakan terapi seni sebagai intervensi ialah psikologi, kaunseling dan psikoterapi. Kemudiannya, terapi seni diterjemahkan melalui montaj, lukisan, kolaj dan sebagainya. Tujuan penggunaan terapi seni. Yang pertama, sebagai proses terapeutik. Ullman 1975 menunjukkan bahawa dalam terapi seni tafsirannya sangat luas dan melibatkan apa sahaja penggunaan bahan visual dalam beberapa usaha untuk membantu mengintegrasi atau penyatuan semula kepribadian. Pelbagai bentuk terapi seni sebahagiannya muncul dari suasana di mana ia dilakukan. Sebagai contoh, seni dalam persekitaran klinikal telah menghasilkan aplikasi psikoanalitik, sementara seni dalam persekitaran pendidikan telah memberikan penekanan kepada penyatuan proses kognitif dan emosi untuk meningkatkan perkembangan, motivasi, tingkah laku dan pembelajaran. Kedua, tujuan terapi seni adalah sebagai proses perkembangan kanak-kanak. Terapi seni menggunakan pengetahuan tahap perkembangan kanak-kanak untuk menilai susunan psikologi dan perkembangan normatif kanak-kanak atau orang dewasa untuk mengembangkan rancangan rawatan terapi seni, melibatkan kepekaan terhadap status perkembangan psikososial anak dan usaha untuk mengenal pasti konflik dan isu kognitif, emosi dan tingkah laku yang mungkin menghalang perkembangan progresif. Okey, sebagaimana yang kita ketahui, seni merupakan sesuatu yang abstrak. Dengan adanya seni, kanak-kanak dapat mengembangkan autonomi dan kebebasan bertanggungjawab untuk proses dan pemilihan produk. Dia juga dapat belajar memilih, membuat, bertindak, menyemak keputusan dan menilai serta belajar daripada pengalaman masa lalu. Dalam seni, kanak-kanak dapat bereksperimen secara simbolik, dapat mencuba proses dan perasaan serta idea produk yang akhirnya menjadi kenyataan. Dia dapat juga memanipulasi media yang tidak dapat membalas, membolehkannya mengalami kekuatan dan penguasaan tanpa risiko. Dia dapat juga menguasai alat dan proses dan juga merasa kompeten. Dia juga dapat mempelajari, menerima diri simboliknya yang regresif atau agresif dan dapat menghargai dirinya yang kreatif ataupun produktif, juga mengarah kepada perasaan harga diri yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Hasmira binti Wan Hasan. Saya akan membentangkan tentang asas dan konsep seni terapi. Asas seni terapi adalah proses kreatif seperti melukis, mewarna atau karya-karya lain. Seni merupakan satu konsep penyembuhan dan pengukuhan terhadap kehidupan manusia. Bagi sesetengah orang, trauma yang berkaitan psikologi sangat sukar diluahkan dengan kata-kata. Contohnya bagi mereka yang mengalami masa silam. Oleh itu, terapi seni adalah kaedah untuk menyatakan atau meluahkan perasaan mereka. Melalui seni ini, mereka dapat meluahkan perasaan mereka yang tersembunyi. Selain itu, seni juga dapat membantu mereka dari segi emosi dan pemikiran yang tersembunyi. Kebiasaannya mereka akan menghasilkan seni berbentuk lukisan, gambar
patung atau kraf tangan dari tangan dia. Ahli terapi akan meminta klien untuk menghasilkan ciptaan sendiri berdasarkan perasaan yang mereka lalui atau yang mereka simpan. Melalui karya seni juga, ahli terapi akan membuat analisis melalui hasil lukisan mereka sama ada mereka berada dalam keadaan suka ataupun duka. Kemudian, ahli terapi akan membantu klien menggunakan kaedah inovatif untuk mengatasi perasaan yang mereka alami. Seterusnya, konsep asas seni terapi. Konsep asas seni terapi terbahagi kepada beberapa. Yang pertama, terapi seni adalah penggunaan terapi yang diguna kepada individu yang mengalami penyakit seperti trauma atau cabaran dalam hidup. Kebiasaannya, trauma ini berlaku daripada mereka zaman kecil lagi kerana masalah ibu bapa ataupun keadaan sekeliling. Yang kedua, klien dapat meningkatkan kesedaran tentang diri dan orang lain jika membuat terapi seni. Contohnya, individu yang mempunyai masalah akan mengetahui apa punca atau kenapa mereka berada dalam keadaan begitu. Mereka juga akan menjadi lebih seorang yang ceria apabila meluah perasaan yang mereka pendam selama ini. Seterusnya, klien dapat mengatasi gejala tekanan dan pengalaman trauma serta meningkatkan kognitif kebolehan. Melalui asas seni terapi ini, seorang individu dapat mengawal masalah tekanan beliau dan dia akan dapat meningkatkan kognitif ataupun kemahiran yang ada dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah klien dapat menikmati kehidupan yang menyeronokkan apabila berjaya menghasilkan seni yang memuaskan hati. Dengan ini mereka akan lebih selesa dan akan merasa lebih selamat daripada sebelum ini yang berada dalam ketakutan. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Mulyati binti Jamlan, BP 171100076. Bahagian yang saya akan bentangkan adalah mengenai kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam terapi seni yang dipilih oleh kami sekumpulan. Terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan yang terdapat dalam terapi seni ini. Pertama sekali, saya akan membincangkan mengenai kelebihan yang terdapat dalam terapi seni, di mana terdapat 5 kelebihan yang dapat dilihat. Pertama adalah meningkatkan pengurusan kendiri, di mana terapi seni membantu mempelajari kemahiran atau fokus, membina disiplin dan menjalani kehidupan yang sihat. Kedua, mengurangkan gejala depresi. Terapi seni dapat membantu memupuk sifat positif dalam kehidupan seseorang dan memberikan sesuatu yang dinantikan setiap hari. Ia terbukti dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan kimia di otak yang boleh menyebabkan kemurungan. Ketiga, meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Terapi seni memupuk ekspresi diri dan dapat membantu mengembangkan kemahiran komunikasi dan kemahiran untuk berhubung dengan seseorang. Keempat, mengurangkan tekanan. Terapi seni membantu menukarkan tenaga negatif menjadi tabiat positif yang dapat meningkatkan kesihatan yang berkekalan. Kelima, membina harga diri seseorang, di mana terapi seni membantu membina kesedaran diri dan harga diri yang diperlukan untuk menangani berbagai situasi sosial dan cabaran hidup. Seterusnya adalah kekurangan yang terdapat dalam terapi seni ini. Terdapat 4 kekurangan, iaitu terapi ini memerlukan pembimbing atau bimbingan semasa terapi dijalankan. Kedua, tidak semua gambar yang dibuat dapat ditafsirkan. Ketiga, masa yang digunakan oleh ahli terapi adalah tidak dapat diramal, di mana proses ini adalah memerlukan seseorang itu untuk menyelesaikan hasil seni yang dilakukannya. Keempat, memerlukan bilik atau ruangan yang khusus yang sesuai digunakan untuk terapi seni ini.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nordiani binti Edi akan membincangkan tentang elemen, konsep, dan juga aktiviti terapi seni dalam kalangan kanak-kanak. Okey, pertama adalah elemen. Okey, elemen-elemen dalam terapi seni ada 5. Okey, pertama adalah non-verbal communication. Non-verbal communication adalah tidak dapat mengartikulasikan fikiran secara emosi dan persepsi kanak-kanak tersebut kerana itu adalah cara penyampaiannya. Manakala ia berbeza daripada kanak-kanak yang mempunyai pengalaman. Seperti mempunyai pengalaman yang gelap, negatif dan juga trauma. Okay, seterusnya elemen yang kedua adalah sensory based approach, iaitu pendekatan berasaskan diriah. Ini membenarkan kanak-kanak mengalaminya sendiri dan berkomunikasi pada pelbagai visual, sentuhan, kinestetik dan mendengar. Elemen yang seterusnya ialah growth and development, iaitu pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak tersebut. Ini adalah melalui lukisan kanak-kanak tersebut memberikan maklumat berguna mengenai pembangunan dan perkembangan kanak-kanak. Contohnya perkembangan dalam seni ini dapat kita memahami emosi kanak-kanak melalui lakaran ataupun lukisan kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah meaning making. Meaning making adalah lakaran yang mempunyai makna. Menurut neurobiologi, meaning making ini dapat membantu kanak-kanak, iaitu melalui diriah, menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan melalui mood, penyatuan, dan menenangkan pikiran mereka, utamanya yang mengalami trauma dan peristiwa-peristiwa gelap. Yang terakhir adalah self-regulation, iaitu menyatakan masalah. Dalam self-regulation ini, iaitu peraturan sendiri, kanak-kanak tersebut akan menyatakan masalah melalui ekspresi seni seperti cerita. Dalam cerita itu, mereka akan menyampaikannya melalui lukisan, terutamanya dengan apa yang mereka sampaikan dalam lakaran tersebut. Dengan itu, kita dapat memberi sokongan dan membimbing kanak-kanak tersebut daripada terus terbelenggu dalam masalah. Seterusnya adalah saya akan membahaskan dalam bagian konsep. Dalam bagian konsep ni ada beberapa konsep, iaitu seni dianggap sebagai asimilasi, iaitu di mana kehendak kanak-kanak itu harus kita turuti. Maksudnya ialah mempunyai lambang visual. Mempunyai lambang visual ni ialah seperti lukisan yang digunakan oleh kanak-kanak tersebut, yang akan digunakan sebagai diagnosis terhadap kanak-kanak. Seterusnya ialah mendorong kanak-kanak tersebut meluahkan pemikiran secara positif dan negatif tentang diri mereka dan keluarga mereka dalam terapi seni ini. Dan yang terakhir adalah melahirkan keunikan dan kreativiti kanak-kanak tersebut. Dalam seni terapi ini, kita akan dapat melihat teknik-teknik dan kreativiti kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah saya akan membahaskan tentang aktiviti terapi seni untuk kanak-kanak. Ada 5 terapi seni mengikut tahap ataupun umur kanak-kanak tersebut. Terutama adalah scribbling. Scribbling ni adalah pada usia 2 hingga 4 tahun. Kanak-kanak akan mula mencoret-coret di dinding
dan melakar ataupun menulis menggunakan pensel crayon. Dan kanak-kanak ini akan memenuhi tahap pengetahuan dalam bentuk garis, yaitu menulis garis, bulatan, dan empat segi ataupun triangle. Selanjutnya adalah aktiviti seni untuk kanak-kanak adalah dalam bentuk adalah pada tahap picture stage, yaitu 5 hingga 6 tahun. Di mana kanak-kanak ini telah menguasai menulis, yaitu corak, bentuk, dan juga reka bentuk. Kanak-kanak itu akan membuat gambar tulisan awal seperti haiwan, pokok, dan tulisan akan diterjemahkan ataupun dikawal oleh orang dewasa. Contohnya adalah kanak-kanak itu akan melakar atau menulis haiwan tanpa bentuk yang jelas. Namun orang dewasa ataupun ibu bapa dapat mengetahui tentang apa yang ingin disampaikan oleh kanak-kanak tersebut. Selanjutnya ialah human figure, yaitu pada usia 7 hingga 9 tahun. Di mana kanak-kanak ini akan melakar lakaran manusia yang akan mula dilengkapkan dengan ciri-ciri khas seperti mulut, mata, dan rambut. Dan pada usia ini juga, keluarga akan mula memperlihatkan dan menggambarkan perkembangan kanak-kanak tersebut. Seterusnya ialah aktiviti terapi seni ialah realistik. Realistik ini pada usia 9 hingga 11 tahun, ia berkait rapat dengan human figure. Contohnya adalah dalam realistik ini, kanak-kanak akan semakin meningkat kesadarannya dalam realistik. Contohnya di mana kanak-kanak akan melakar lakaran manusia yang dilukis, yang di mana pencapaiannya didapati pada tahap human figure. Namun dalam realistik ini kanak-kanak akan melakar lakaran manusia dengan lebih jelas dan terperinci dan memberikan penekanan dalam bentuk badannya melalui pakaian, seluar, dan kasut. Manakala yang terakhir adalah neorealistik pada usia 11 hingga 13 tahun. Di sini kita akan melihat yang lebih dalam ataupun perkembangannya kanak-kanak tersebut. Karena pada usia 11 hingga 13 tahun ini kanak-kanak lebih terdedah dengan orang sekelilingnya dan memperhatikan apa yang ingin dilihatnya. Jadi dalam aktiviti terapi seni ini ada 3 yang menjadi penekanan, yaitu scribbling, picture stage, dan human figure. Kerana ini dapat membentuk kognitif dan behavior kanak-kanak tersebut dan membina emosi kanak-kanak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Tujuan atau alasan kami memilih topik art terapi ataupun terapi seni adalah disebabkan yang pertama, kami ingin membantu kanak-kanak atau orang awam menyedari kepentingan mengekspresikan diri melalui terapi seni. Sebagaimana yang diketahui, mungkin sesetengah orang hanya berpendapat bahawa seni hanyalah sekadar hiburan. Dari situ, kami ingin membantu menyedarkan bahawa seni bukan sahaja hiburan, malahan seni merupakan salah satu cara untuk kita mengekspresikan emosi kita, motivasi kita, perlakuan atau tingkah laku kita kepada orang lain supaya orang lain dapat memahami diri kita yang sebenar. Yang kedua, supaya kami dapat mempelajari topik ini dengan lebih terperinci dan meluas dari segi teori yang boleh diguna pakai dan cara-cara yang boleh dipraktikkan sewaktu mengendalikan terapi seni dan sebagainya. Yang ketiga, memberi pendedahan kepada pelbagai pihak bahawa terapi seni merupakan sebuah terapi yang menarik dan penuh misteri.
Ini adalah disebabkan apabila kita dapat meneroka pelbagai jenis keistimewaan dan kita juga dapat melihat sudut pandangan berbeza setiap individu mengenai seni. Yang keempat, terapi seni merupakan topik yang dapat melahirkan keseronokan yang luar biasa ketika kami mempelajarinya. Ini adalah kerana seni merupakan sesuatu kepuasan bagi yang mencintainya.